lagi kita pada hari ini dengan Julius Nibong Channel. Hari ini saya nak mengajak rakan-rakan, teman-teman untuk berkongsi satu resepi yang saya perolehi tadi dekat tamu. Okay, apa resepi itu? Kita lihatlah nanti. Kita tonton video ini sampai habis ya sahabat. Okay, sekarang saya nak tunjukkan apa yang saya buat ni. Oke, seperti yang rakan-rakan nampak nih, ini adalah air beras yang telah saya cuci tadi. Saya masak sampai mendidih. Sebab hari ini saya nak berkongsi satu resepi yang baru saya perolehi tadi dekat Tamuk Bandar Riau. Oke, siapa yang ingin tahu apa resepinya, kamu tontonlah video ini dari awal sampai habis. Oke, kalau air ni dah mendidih, kita padamkan api dan biarkan ianya sejuk. Oke, buih ni nanti saya akan buang. Supaya apa yang kita buat tu nanti tak cepat basi lah, kita buang dulu. Oke, kita sejukkan dahulu air beras yang saya masak tadi. Sementara itu, jom kita tengok apa yang saya buat seterusnya. Oke, kita sambung lagi. Oke, saya terpaksalah menggunakan bahasa Melayu sebab ada juga rakan-rakan yang bertanya, kamu ni bangsa Iban ke apa? Kenapa YouTube kamu cakap bahasa Melayu? Oke, sahabat semua, saya ni berbangsa Iban. Tapi saya terpaksa menggunakan bahasa Melayu campur-campur sebab yang menonton ni bukan orang Iban sahaja. Ada juga rakan-rakan saya yang berbangsa Bidayu, Cina, Kenyah, Kayan macam tu, Selakau ke. Ada yang faham, ada yang tak faham cakap Iban kan. Jadi saya terpaksalah gunakan bahasa Melayu ataupun bahasa Malaysia lah. Okey, ini yang kamu nampak ni semua orang tahu ini ialah daun ubi. Banyak nama dia, daun ubi, daun banduang, daun pasak, daun jabang. Okey, ni tadi saya beli dekat Bandar Riau. Satu ni tengok berapa batang dalam tu, RM3. Macam ni kisah dia. Tadi saya pergi ke Tamuk Bandar Riau. Saya berjumpa dengan seorang ibu lah, mungkin muda lagi daripada saya. Saya tanya, kenapa banyak betul kamu beli daun ubi tu sampai 6 ikat dia beli? Oh, dia kata saya nak buat perkasam. Saya nak ikut cara saya beli dekat Seratok hari tu, sedap dia kata macam tu. Jadi, kamu kasam macam tu je ke? Saya tanya, tak, saya campur. Maaf yang rakan-rakan yang Muslim tu. Sebab ni adalah resepi saya yang tidak halal, tapi bukan tujuan apa-apa. Saya cuma nak berkongsi dengan rakan-rakan kita yang sama bangsa lah. Dia kata saya kasam tu campur dengan gemuk babi lah, gemuk janik. Dia kata macam tu, campur sekali dalam ni. Nantilah kita lihat macam mana proses dia. Okey, mungkin ada rakan-rakan yang sudah buat, tapi saya baru tahu hari ini. Jadi saya beli juga 3 ikat ni, kita nak coba. Okey, saya ambil dulu daun ni ya sahabat. Kita ambil lah semua, tak perlu buang yang tengah-tengah tu. Dia punya urat. Nanti kita perok pun dia akan menjadi lembut. Okey, sebab ni semua mudah, saya ambil semualah daun ni. Tak ada pucuk yang tua dekat sini. Semuanya muda-muda. Yang dia beli tadi, saya nampak dia beli daun ubi yang jenis ulam tu, yang ada merah-merah sikit.
Tuh habis dia sapu, jadi saya beli yang nih lah, daun ubi ikan nih. Orang ulu lah tempat saya bekerja tuh mereka panggil nih daun ubi ikan. Ada orang diambil pucuk macam ni ya. Sebab nanti kalau diperok pun dia akan jadi lembut. Daun ubi pun berharga sekarang teman-teman. Tengok berapa batang tadi, 2, 4, 6, 10 batang nih, RM3. Yang ada kawasan lapang tuh tanam-tanam lah daun ubi. Kita tak jual lah, untuk kegunaan diri sendiri pun boleh juga. Oke, sementara kita menunggu jam untuk berbuka puasa untuk hari ini, kita buatlah resipi apa yang ada tuh. Oke, sahabat semua, apa menu hari ini untuk kita petang nanti, kita buat sampai habis. Oke, ini daun ubi dah siap saya tuh tadi tanggalkan. Sekarang proses seterusnya yaitu kita akan gosok daun ubi ini menggunakan garam, garam kasar. Oke, kita letakkan garam nih. Kalau orang Iban, orang Dayak tuh proses pembuatan nih sama saja. Tapi saya tak pernah mengasam daun ubi. Masak dia pernah, kasam tak pernah. Nanti hari ini saya coba. Makan pernah, sebab saya selalu beli. Tapi saya sendiri buat tak pernah. Jadi saya nak cobalah resipi baru ni, tambah lagi dengan daging yang kita orang makan tuh. Daging bab 1. Oke, kita akan buat macam ni lah. Perlukan tenaga. Kalau kita nak masin, kita bagi banyak garam, tapi kita sendiri makan tak perlu terlalu banyak garam. Oke, kita tulas sikit. Oke, ini dia daun ubi yang telah saya gosok tadi. Sekarang saya nak picit lah, buang sedikit dia punya air nih. Ini hasil yang sudah saya picit. Kalau dimasukkan dalam mangkuk adalah nih 1 mangkuk. Banyak juga. Oke, seterusnya saya nak potong daging tuh. Oke, sebab daun ubi kita tuh sedikit ya, saya pakai separuh aja. Ini kita simpan lah. Gelap. Saya sengaja ambil yang ada lemak sedikit. Supaya kalau kita masak nanti tak perlu lagi letak dia punya minyak. Kita potonglah macam ni, tak perlu terlalu besar.
nampak muka pula. Jangan sikit. Ini adalah daging import nih, bukan yang kita sendiri nang nih. Masih lembut lagi. Nih satu mangkok je. Oke, saya campur garam nih dengan daging nih dulu. Biar garam nih masuk dalam isi daging nih lah. Kita picit-picit. Oke, lepas itu kita campur sekali lah dalam daun ubi ini. Nah, baru kita gaul. Macam itulah yang rakan baru yang saya jumpa tadi beritahu saya. Biasanya kalau orang buat pekasam nih dia kasam daun ubi saja. Kalau dia nak masak nanti dia masukkan rempah macam biasalah, yang bawang, cili, ikan bilis. Tapi ini saya dah gunakan daging, bermaksud kalau kita nak masak lain kali kita perlukan bawang, cili atau halia sahaja. Sebab ni dah ada daging, kita tak perlu guna ikan bilis. Nah, macam ni lah rakan-rakan kita picit. Terus kita keluarkan air beras tadi, dah sejuk. Oke, proses seterusnya saya nak masukkan ni ke dalam kontainer. Kalau kita dah rasa berpuas hati itu, nah, siap dah nih kita masukkan dalam kontainer. Harap-harap menjadi guys, sebab ni pertama kali kita buat. Oke, setelah itu ini air beras tadi saya curahkan ke dalam sini. Biar dia menutupi daun ubi ini.
kita tutup. Oke, kita tunggu dalam masa 1 minggu macam tu kan, baru kita tengok lah, kita balikkan nanti supaya air tu yang dekat bawah tu dia boleh pergi ke atas, daun yang di atas ni dia berada di bawah, maksud rata lah dia punya kemenjadian nanti. Oke, itu saja proses pembuatan pekasam daun ubi ini. Nasib baik hari ini waktu kita cuti, kita boleh buat resepi yang baru, kita kongsi bersama. Kalau rakan-rakan ada resepi yang baru, kita boleh share. Daun ni jangan dibuang, kita letak dekat tanah, nanti dia akan menjadi baja. Okey, diharap semua sahabat semua kita boleh mencobalah. Kita tak tahu macam mana kemenjadian dia nanti. Harap-harap menjadi. Kalau lain kali kita boleh coba banyak lagi dengan guna daun ubi yang banyak lagi. Okey, terima kasih kerana telah menonton Julia's Nibong Channel. Okey, jasa kalian yang sentiasa support saya dari awal hingga akhir. Tuhan memberkati kita semua. Bye. Saya nak masak.